Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Semakin banyak perubahan-perubahan yang berlaku di mutakhir ini, yang tak terkejarlah kita nak faham semua benda. Tapi bab kata para ulama, kalau tak boleh semua tu janganlah tinggal semua. Jadi nak ambil tahu jugalah sekeliling dan seumpamanya, khususnya masyarakat yang kelihatannya semakin kritikal dari sudut makan minum lah Tok Muk ya. Betul. Dan kerisauan yang paling ketara itulah statistik bunuh diri yang semakin tinggi di kalangan orang Melayu Islam itu. Namanya, tanpalah kita menafikan bukan semata-mata kerana krisis yang sedang kita hadapi ini. Maksudnya itu mungkin 20%, 30%, ataupun sebahagian yang faktor lain banyak lagi. Tapi kita tak boleh nafikan waktu ini semakin meningkat, dan satu perlu dibuatlah ataupun dicakna, antara lain kita sekeliling lah, jiran-jiran apa semua kena paling tidak cakna sikit sebanyak berkaitan makan minum dan seumpamanya lah. Ini sampai tak makan nasi 2-3 hari ni tidak, bukan ada hadis-hadis Nabi banyaklah pesan tentang perkara tersebut tu. Baik. Dan siri kita ni adalah siri yang ke-18. Minggu sudah Tok Muk dan Dr. Kamil bersama dengan Dr. Raudah, antara orang yang saya nak buat PhD dengan dia dulu tu, Dr. Raudah ni, bidang kita lah, penulisan dakwah ni. Tapi pergi jumpa dia, kita bincang-bincang tajuk, ialah tak ada rezeki lah, kita kata tak ada jodoh lah. Dia nak buat kesimpulan Tok Muk, seorang pelajar pasca siswazah ni, dia nak pilih penyelia dia ni macam dia nak pilih bini ataupun suami masing-masing lah. Betul. Untuk jaga masa, kalau master kata 2 tahun, betul. 3 tahun ke 5 tahun tu, macam nak pilih bini dengan suami masing-masing. Memang. Pentingnya sampai tahap tu lah. Baik. Jadi hari ini kita terus kepada prinsip yang ke-18 dan tajuk yang diberikan oleh Dr. Kamil. Biasanya Tok Muk bagi tajuk, ni dia sendiri bagi tajuk, jadi istimewa tu. Jadi akal saintifik ataupun minda saintifik. Bagaimanakah Syekh Imam Hasan Al-Banna pentingnya umat Islam, khususnya jamaah lah, anak didik haraki beliau itu, dan kita semua secara umum, memperlihatkan Islam sebagai satu agama yang sangat saintifik. Tidak sebagaimana agama Barat yang menjadi dominan di Barat, khususnya Kristian, yang satu masa sangat anti kepada sains, sehingga pertembungan itu melahirkan yang kita namakan sebagai secularism, dikotomi itu melahirkan secularism kemudiannya itu. Pemisahan antara gereja dengan pemerintahan politik dan seumpamanya. Dan lafaz matannya saya baca sebagaimana biasa, wal islamu yuharrirul aqla wa yahuthu 'ala an-nazar fil kauni wa yarfa'u qadra al-'ilmi wal 'ulama'i wa yurahhibu bis salihin nafi'i min kulli shay'. Wal hikmatu dallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. Maksudnya Islam membebaskan akal, yuharriru, membebaskan akal, menganjurkan untuk melakukan penelitian kepada alam, mengangkat darjat ilmu dan para ulama, serta menyambut kehadiran segala yang baik dan bermanfaat. Hikmah adalah barang yang hilang daripada orang mukmin, di mana pun didapatkannya, ia adalah orang yang paling berhak ke atasnya. Luar biasa ya kalam ini. Dan Tok Muk dan Dr. Kamil, saya ingat sangat ma'ruf pertembungan sepanjang zaman di kalangan para ulama dalam membincangkan akal dan wahyu. Jadi di sinilah menariknya sehingga melahirkan polemik, kitab-kitab yang pelbagai di kalangan para ahli falsafah, para sarjana, para ulama, sama ada daripada barat ataupun daripada timur, dan seumpama membincangkan akal dengan wahyu itu kedudukannya macam mana. Jadi untuk permulaannya, akal saintifik, minda saintifik, bagaimana Tok Muk melihat kedudukan akal itu sendiri
dalam arti kata kita nak faham agama Islam dan mempraktiskannya itu. Mungkin kita mulai dengan ta'amuk, kemudian disambut dan ditambah oleh Dr. Kamil lah. Dan biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Agama-agama Allah diturunkan sesuai dengan mentaliti masyarakat pada waktu itu. Jadi itu kata syariah-syariah samawiyah, agama langit. Sebab itu agama-agama ini pada prinsipnya sama. Tetapi dari segi pencernaan, dari segi detailnya berbeza, sama dengan perbezaan yang dialami oleh manusia dari segi mentaliti, pemikiran, akal dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, kalaulah maknanya agama-agama dulu tu lebih bersifat dogmatik, maka sesuai dengan masyarakat masa itu, masyarakat yang tidak mempunyai mentaliti berfikir yang tinggi. Dia lebih nak pada benda-benda yang dogma. Jadi dia nak terima macam tu arahan-arahan. Sebab tu top down tu sangat penting pada waktu itu kan. Sebab tu mukjizat-mukjizat Nabi-Nabi dulu, dia banyak bersifat material. Syariat dia pun keras tu, ya? Syariat dia pun keras kata. Yalah, memanglah sebab top down. Jadi kata mukjizat kan, boleh belah laut lah, boleh lawa ulau, tukar jadi ulau semua sekali. Zaman Nabi ni sangat sedikit mukjizat yang bersifat material ni. Paling besar sekali mukjizatnya adalah Al-Quran, iaitu bagaimana Al-Quran itu mencabar mentaliti manusia sehingga manusia itu boleh menjadi manusia yang berbeza. Jadi mungkin lepas ni Dr. Kamil akan sebut macam-macam lah pandangan ulama apa semua sekali, saya pengikut ni. Jadi oleh kerana itu, kita sekarang ni sebagai umat Islam, kita perlu mengelak daripada berfikir atau bersikap terlampau ortodok yang menafikan peranan akal dalam masyarakat kita. Jadi sehingga kan orang-orang yang agak melampau sikit lah. Mungkin kalau kita boleh faham dia, kita tak kata dia melampau. Dia kata maqasid syariah itu adalah suatu asas yang kukuh untuk memahami Al-Quran. Jadi orang tak faham maqasid syariah, dia tak faham Quran. Maknanya memahami Al-Quran tu perlu kepada suatu mentaliti yang menghormati akal manusia. Begitu juga dia kata, maqasid syariah itu sendiri tidak boleh difahami kecuali melalui Al-Quran. Dia timbal balik. Timbal balik itu. Sebab tu bila Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum tu, bukan nak semata-mata nak cerita bahawa kita ni lebih faham tentang dunyakum di sini tu bukan dunia anda, tetapi dunia anda tu kita kata dunia orang muda apa? Main bola. Dunia sastera macam mana? Itu dunia, bukan dunia ad-dunya jifatun. Tidak. Jadi kita pula orang-orang kita duk cerita terlampau liberal sangat. Dia kata Nabi kata kamu lebih tahu tentang hal-hal dunia macam mana nak buat di dunia. Tidak begitu. Jadi bila pokok tamar tu tidak berbuah, sedangkan Nabi kata payahlah duk naik biar dia talqin sendirilah, dia berkahwin sendirilah. Tiba-tiba tahun tu tak jadi. Maknanya antum a'lamu bi umuri dunyakum, awak lebih faham tentang kepakaran awak sendiri. Dunia di situ kepakaran dia. Bukan masalah bidang. Bidang dia. Bidang awak tu dunia awaknya. Jadi oleh kerana itulah kita rasa sekarang ni untuk kita nak bangun kembali berasaskan kepada tamadun yang tinggi, maka kita kena balik pada prinsip inilah. Maknanya orang Islam perlu berfikir secara saintifik dan malah mentaliti saintifik, budaya saintifik itu mesti ada dalam masyarakat kita. Jadi sedihnya
Ni tengok masa kita ada tengok COVID ni. Oh, ni Yahudi punya lah. Ini Bill Gates nak bunuh orang lah. Ini. Ada kawan saya, doktor perubatan. Terus pergi cocok. Pasal ni, apa ni, Yahudi ni pasal nak masuk iblis dalam diri kita apa semua sekali. Saya kata ikut awak lah, awak nak mati lah, tak payah cocok lah. Sakit kepala kita nak layan pemikiran-pemikiran yang terlampau konservatif, terlampau dogmatik, yang tidak boleh menerima benda-benda yang benar real, kan? Benar real. Jadi duduk dalam alam khayal, fantasi. Jadi orang-orang yang dalam alam khayal, fantasi inilah yang menjadi penghalang kepada umat Islam maju. Saya heran masa kita dengan dalam bidang-bidang bukan agama, kita cukup saintifik. Ya, kita tak pergi gala, kita tak pergi apa menggunakan alat sains, teknologi. Tiba-tiba mari buat agama, dia tolak sains, tolak pemikiran apa semua sekali. Shutdown akal. Yalah, itulah shutdown akal, pasalnya kita dididik macam tu. Jadi oleh kerana itu saya dulu dengan tu Saleh Abbas saya bergurau lah. Saya kata apa tu our learned judges ni, bila dia duduk di mahkamah dia cerdik, pakatan langit cerdik, tapi dia bila berhadapan dengan masalah hukum, masalah agama, dia klik jadi bodoh macam orang kampung. Bergurau lah. Sebab agama dia ambil daripada orang kampung. Ya, itulah saya rasa mungkin mukadimah saya di situlah. Lepas tu Dr. Kamil lanjut pada teori-teori agama dia tu. Dia ni orang pemikiran Islam. Saya pun takut nak cakap depan dia ni. Dia tinggi teori dia ni. Anda ingat Dr. Kamil lebih banyak maklumat berkaitan pertembungan wacana sepanjang sejarah Islam antara tokoh-tokoh sehingga lahirnya karya berbagai-bagai lah karya, contohnya Ibn Rushd yang berkaitan akal dan wahyu, begitu juga karya Darut Ta'arud bainal aql wal bainal aql wal naql oleh Ibn Taimiyah dan seumpamanya itu. Bahkan Al-Ghazali antara yang bercakap juga berkaitan dengan akal, hikmah dan seumpamanya. Jadi Dr. Kamil mungkin bagi pencerahan bagaimana tadilah kedudukan akal itu dalam wacana agama, dalam memahami dan mempraktikannya itu. Sila Dr. Kamil. Macam mana lain dia ni? Oh, lain dia. Relax kenapa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Dr. Kamil kena tutup tu dulu. Apa video? Lah? Tutup video biar Anda nak mulakan dari sudut yang kedua lah. Teman dah tengok dari segi agama tu dia. Sebenarnya boleh dengar Boleh. Sebenarnya anda berpendapat asal mana buat yang ke-18 ni nak menjawab tuduhan-tuduhan orientalis. Orientalis bermula dengan, tak tahu dah anak baca buku Arab dulu lah. Bermula dengan tournament dan juga beberapa orang yang lain termasuk Renan. Mereka mengatakan bangsa Arab ni yang dikatakan bangsa Samiah dari Eropah ni bangsa Aryah. Dari bangsa Aryah ni dia boleh berfikir secara bebas. Bangsa Arab ni dia tak ada boleh berfikir secara bebas. Maka sebab itulah dia kata orang Arab ni ahli falsafah Islam daripada Ibn Sina, Al-Farabi dan sebagainya itu hanyalah menciplak daripada Sokrates, Aristoteles dan sebagainya saja. Maknanya tidak ada keaslian dalam berfikir di kalangan orang Arab dan termasuk di kalangan orang Islam. Satu.
Yang kedua, mereka juga menuduh Al-Quran itu sendiri mengongkong akal. Sebab Al-Quran tak setuju dah akal fikir baik banyak. Jadi nak menjawab inilah. Saya rasa sebenarnya menceritakan bahawa akal ini dalam Islam cukup luas. Sebab dia membebaskan akal. Dan Quran pun mendorong supaya kita berfikir. Banyak ayat Quran lah. Apa tak kilo, apa yang tak pakaru dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita lihat ilmu-ilmu akal dalam Islam ni, misalnya ilmu kalam, dia betul-betul teori kalam. Kemudian ilmu falsafah. Dan ilmu falsafah ini buat oleh ahli-ahli falsafah tu bukan ciplak daripada Aristo. Dia terjemah dan dia silat dan dia ada penemuan-penemuan baru yang tidak ada pada ahli-ahli falsafah Greek. Begitu juga dengan ilmu usul fiqh. Itu yang betul-betul yang kita kata original Islam. Cuma ilmu usul fiqh ni dia pergi kepada lebih kepada mengistimbat hukum hakam yang berkait dengan amalan. Tapi kalau kita kata ilmu kalam, kita kata falsafah atau tasawuf dan sebagainya, ini banyak ilmu-ilmu yang berkait dengan akal. Jadi dengan sendirinya pandangan Hasan Al-Banna yang ke-18 ni nak menolak pendapat-pendapat ada ahli falsafah barat yang seolah-olah mengenepikan pandangan akal dalam Islam. Kemudian kalau kita pergi kepada pondasi Islam sendiri memanglah daripada Ibnu Hazminya, daripada Ibnu Taimiyah yang dikatakan Ibnu Ghazali, Ibnu Syafata lagi, Ibnu Syafata lagi, Al-Farabi ala al-falsafah, dan sampai akhir kepada Ibnu Khaldun misalnya, mereka memang buka seluar-luar akal. Cumanya kita tahu dalam Islam akal itu menyokong wahyu. Dan wahyu itu mencerahkan akal lagi. Berbeza dengan apa dikata di barat tadi, pertentangan dikotomi antara akal dan wahyu. Saya tak lalu. Baik, kalau nak bincang sungguh luah dan panjang lagi tu berkaitan dia, sebab dia pergi pada alam falsafah, okey. Dia pergi falsafah ni dia sangat luah lah. Kadang-kadang tak jumpa ujung tu tak ya. Cumanya mungkin Dr. Kamil boleh tambah sikit lagi. Dalam beberapa bacaan saya, sebahagian sarjana mempertegaskan bahawa yang dinamakan sebagai falsafah Islam itu adalah ilmu kalam itu sendiri, sebagai satu metod berfikir dan berhujah. Tapi Tok Mu ada pandangan sendiri tentang ilmu kalam. Beberapa kali anda dengar syarah Tok Mu. Tok Mu ada pandangan sendiri. Ilmu cakap-cakap. Itu kita boleh dengar lepas ni. Cuma mungkin Dr. Kamil boleh ulas sikit berkaitan dengan beberapa penegasan oleh sarjana tempatan kita juga anda dengar pun, bahawa ilmu kalam itu sendiri adalah cerminan kepada ilmu falsafah Islam. Kerana tujuannya tidak lain untuk menggunakan akal untuk mengisbatkan kewujudan Allah dan menghilangkan syubhat-syubhat berkaitan dengan kewujudan, the existence of God itu sendiri. Jadi mungkin Dr. Kamil boleh bagi penjelasan sikit di situ. Setakat yang anda tahu dah, dalam ilmu pemikiran Islam ni, selalu pemikiran Islam ni fiqh satu, usul fiqh satu, ilmu kalam satu, tasawuf satu, falsafah Islam satu pula. Sebab falsafah ni dia ada ilmu kalam, falsafah cara dia lah. Tapi yang falsafah Masya'in tu, falsafah yang dimulakan oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, filsuf ni, itu satu falsafah lain pula. Jadi maknanya pembahasan tu, maknanya bila kita bincang tentang pemikiran Islam ni, paling tidak 5 ilmu. Tapi yang paling betul-betul ialah ilmu usul fiqh tu. Itu kalau kita tengok perbahasan-perbahasan yang dibuat oleh ulama-ulama pemikiran Islam lah. Walau bagaimanapun,
dalam pada hari ini kita nak tolak lah pandangan orang-orang barat lah, terutama sekali bila sebut akal ni dia selalu kait dengan pengaruh asing. Hatta dalam tasawuf pun mereka mengatakan pengaruh barat lah, pengaruh asing dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita kaji betul-betul, semua benda ini asalnya ada dalam Islam. Asalnya ada dalam Quran. Kemudian selepas berlaku 3, 4, 5, 6 abad tu, lepas abad yang ke-4, 5, 6 tu, baru masuk pengaruh-pengaruh asing tu. Kalau ada pun pengaruh tasawuf. Pengaruh India, pengaruh Parsi, pengaruh Kristian, pengaruh Hindu, macam-macam. Tapi yang Islam betul-betul tu, yang murni tu, yang pure daripada Quran tu, ada juga. Jadi inilah saya rasa yang nak ditolak oleh asal bana dalam 18. Wallahualam. Baik, menarik Anda ingat itu antara subjek teras yang Dr. Kamil bergelumang 20-30 tahun zaman mengajar dululah. PhD degree dan seutamanya. Kamu sendiri melihat dalam syariat ni, ialah seringkali bila kita baca tulisan orientalis lah, bila dia nak ulah pasal syariat Islam ni, dia akan cuba mewajahkan pertentangan antara akal dengan nakal, yakni wahyu apa semua tu. Jadi dari sudut itu, Tok Muk mungkin ada pengalaman sendirilah berhadapan dengan mungkin mana-mana orientalis kalau zaman duk mengajar itu, yang ada pandangan-pandangan mereka yang seumpama itu, mungkin kita boleh share lah. Dia akal ni, dia ada proses evolusi dia. Dalam zaman awal, fiqh ni tak ada akal pun dalam tu. Sebab tu kalau kita tengok sejarah fiqh, ia bermula daripada ilmu hadis. Dia ada masa tu ilmu Quran, ilmu sunnah. Dua tu ya. Jadi ilmu Quran sunnah ni bila dia berkembang, mula-mula kita akan tengok dalam Muwatta' Malik. Dalam Muwatta' Malik tu, kalau kita nak kata ini kitab hadis, yes. Ini kitab fiqh, yes. Sebab dia tidak menggunakan apa-apa pentafsiran, dia bawa hadis ya. Tetapi oleh kerana dia susun hadis itu mengikut bab-bab fiqh, maka Muwatta' Malik tu ada orang kata ini kitab fiqh. Tetapi oleh kerana dia tu hadis saja, tidak ada syarah-syarah, tidak ada pandangan-pandangan secara pentafsiran, maka dia kata Muwatta' Malik tu ialah kitab hadis, begitu kan? Kemudian dia berkembang. Apabila hadis-hadis itu dikeluarkan, maka pada peringkat awalnya dia lebih menumpukan kepada sanad hadis tu. Ini sahih lah, ini hasan lah, ini apa dhaif lah, ini macam-macam lah, hasan sahih macam. Tetapi apabila ilmu mustalah hadis tu dah komplit, jadi orang okey dah sampai ke muncak dah. Jadi kita nak buat apa lagi dengan ilmu ni? Maka kita mentafsirkan hadis tu. Jadi pentafsiran hadis para hufaz, itu istilah hufaz juga tu ada penyeleweng juga dalam negeri kita. Istilah apa tu pentafsiran hadis para hufaz inilah mengalami satu evolusi sehingga dia menjadi fiqh. Jadi pada peringkat awal ni, fiqh ni pemikirannya sederhana. Kita mula dengan Malik jugalah. Fiqh Malik ni cermin kitanya ialah Muwatta'. Kemudian dalam Maliki, dalam mazhab Malikinya iaitu Ibn Rushd yang apa tu Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid tu. Jadi tidaklah panjang sangat, banyak berasaskan kepada dalil-dalil yang daripada Quran, tetapi ada jugalah dalil-dalil akli. Tetapi apabila dia berkembang, terutama sekali dalam sistem Abu Hanifah, dalam jalur pemikiran Abu Hanifah, orang-orang Iraq ni, ahli Iraq, oleh kerana hadis tu sangat jarang sampai ke Iraq tu hadis yang sahih. Bukan artinya
hadis itu tak sahih. Tetapi mengikut kaedah usulul hadisnya, kalau begini riwayatnya, maka kita kena kelas dalam bakul yang tidak sahih, dhaif ke, hasan ke. Tetapi sebenarnya hadis itu dhaif, sahih. Tetapi begitu kan? Jadi pada hakikatnya hadis itu hadis yang sahih. Tetapi secara ilmiahnya, dia tidak boleh memenuhi kriteria sahih tu, kerana dalam perjalanan daripada satu zaman ke satu zaman, daripada satu tempat ke tempat, ada orang-orang yang tidak fiqh dalam tu. Jadi nak elok macam mana? Oleh kerana tu hadis ni, kita tidak boleh ambil satu riwayat saja, kena ambil semua riwayat tu. Jadi dengan semua riwayat tu, walaupun ada orang tak fiqh dalam tu, dia boleh jadi hadis sahih jugalah. Baik. Tapi di Iraq ni, oleh kerana jauh daripada tempat di mana hadis tu lahir, maka mereka itu menggunakan reason ataupun akal sebagai satu alternatif untuk menentukan hukum. Maka di situlah berijtihad dengan secara yang lebih meluas sehingga sampai kepada peringkat fiqh Iraq itu disebut sebagai fiqhur ra'i, fiqh yang berasaskan kepada pemikiran. Sehingga kan ada orientalis mengatakan sampai satu peringkat fiqh Iraq terutama sekalinya sudah menjadi pandangan-pandangan atau fatwa-fatwa syariah yang sekular. Telah lahir sekularisme di situ. Sebabnya keterlaluan dalam menggunakan akal dan mentaliti. Jadi bila menggunakan akal ini, bukan kerana tak nak kepada hadis Quran, tetapi oleh kerana hadis tak sampai di situ. Dia jauh sangat. Maksud tu dari segi hanya hadis tu bergantung kepada perawi-perawi yang sekeliling kita. Jadi oleh kerana itu, bila macam tu, maka terhentilah. Adalah gerakan-gerakan seterusnya untuk menyederhanakan penggunaan akal itu. Jadi misalnya mazhab Syafi'i, campuran daripada Maliki dan Hanafi itu, maka dia lebih sederhana. Kemudian, pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i itu disederhanakan oleh Ibn Hanbal lagi. Maka lahirlah mazhab Ibn Hanbal itu sebagai, setengah orang kata, Ibn Hanbal ni bukan ahlul fiqh, dia ahlul hadis. Sebab dia sudah pemikiran-pemikiran itu tidak ada dah. Fiqh-fiqh dia itu penuh dengan hadis. Dan ekstremismnya sampai kepada anak-anak murid dia. Sampailah misalnya Ibn Hazmin. Betul. Bukan Ibn Hazm Zahiri ni. Mazhab Zahiri ni kan? Daud Zahiri. Daud Zahiri, Ibn Hazmi Zahiri, apa semua sekali itu. Puak-puak ni tak guna akal langsung. Dia tidak boleh menerima. Mana dia kata, Abu Hanifah rajulun majnun. Abu Hanifah tu gila. Dia kata, pasal dia menggunakan analogi, menggunakan kias. Wa awwalu man qasa iblis. Bila iblis kata khalaqtani min narin, khalaqtahu min tin. Saya lebih pada Adam kerana Adam dijadi pada tanah. Saya dijadikan daripada cahaya. Jadi oleh kerana tanah tu dengan cahaya, hebat cahaya, maka saya hebat pada Adam. Analogi dia tu. Dia kata Islam tidak boleh terima sebab di situlah kesalahan iblisnya. Jadi oleh kerana Abu Hanifah tu banyak menggunakan qiyas, kemudian istihsan dan sebagainya, dia dianggap macam tu. Jadi inilah kerangka besar apa yang disebut sebagai pertautan di antara akal dengan wahyu. Jadi dia boleh pergi extremely ke kanan, dia boleh pergi extremely ke kiri. Nabi kata ashabi kan nujum. Jadi itulah Islam ini luasnya. Jadi oleh kerana Abu Hanifah ni dia duduk dalam daerah kosmopolitan yang mewarisi tamadun
Yunani, melalui orang Farisi, melalui Farisi dan sebagainya, maka dia banyak asas-asas yang membangkitkan pemikiran. Sebab mereka itu ashab at-tamadun. Mereka itu banyak tamadun. Macam di Amerika sekarang ni. Kita tak boleh marah ke orang Amerika sekarang ni kalau dia nampak sekular sikit pun. Sebab asas-asas berfikir itu banyak. Nak banding orang duduk New York dengan orang duduk Kelantan, orang duduk Kota Baru. Susah lah. Orang Kota Baru Kuala Lumpur susah dah. Sebab tu orang Kota Baru Kelantan konservatif. Bukan kerana dia ni bodoh, tetapi kerana dia duduk dalam satu environment yang tidak menggalakkan dia banyak berfikir. Jadi orang ni banyaknya ortodok, ataupun yang kata ortodok lah, itu istilah Kristian lah, dogmatik. Dogmatik sebab tu dia nak dengar tu orang yang boleh dia percaya. COVID. Boleh siap atau tidak siap? Oh tak boleh ni, Israel. Sehingga dia tengok sendiri, orang tak ambil COVID tu mati. Berjujuk-jujuk mati, barulah dia yakin. Dia pergi lah. Itu maknanya Arab jumuk dah. Bahasa Arab ni dogmatik jumuk lah. Bahasa Arab. Yalah, jumuk. Mana itulah dikatakan spektrum. Spektrum, nak kata pertembungan tak betul lah. Pertautan antara akal dengan wahyu. Jadi boleh terima semua sekali. Jadi macam juga syariat itu turunnya berbagai-bagai daripada Nabi pertama sampai Nabi akhir, berasaskan persesuaian dengan akal tu. Kita jangan kata zaman saja, makan ataupun tempat, daerah, budaya dan sebagainya. Jadi kesesuaian ada maknanya. Oleh kerana itu Al-Quran menerima kepelbagaian pentafsiran yang berasaskan kepada akal sesuai dengan kepentingan dan budaya berfikir dalam daerah anda sendiri. Ini asasnya saya perkenalkan Fiqh Nusantara tu. Mana kita berfikir dalam kerangka Nusantara ni, tidak berfikir dalam kerangka yang sangat universal sampai kita import semua sekali daripada Timur Tengah dan sebagainya. Allahu a'lam. Online saya tak apa elok tadi sekejap. Ada lag. Tak apa, saya elok. Semuanya yang saya teringat masa ikuti syarahan 12 siri syarahan Tok Muk tahun 2014 2015 tempoh hari di Epic Camp. Satu ungkapan menarik yang Tok Muk analogikan, Tok Muk tak sebut tadi dalam penceritaan tadi tu, di mana kehebatan Imam Syafi'i adalah ketika mana Imam Malik bin Anas mempunyai banyak data disebabkan ada hadis sahih yang banyak di Madinah. Jadi analisisnya tidaklah banyak disebabkan hadisnya terlalu banyak itu, hadis sahih. Tapi Imam Abu Hanifah di Iraq, disebabkan sikitnya hadis sahih sampai, menyebabkan mereka terpaksa analisis yang begitu sekali rencam untuk nak guna hadis tu, jadi guna sekeliling lah kalau kita kata. Jadi datang Imam Syafi'i, duduk di tengah-tengah, belajar daripada kedua-dua sekolah ini. Walaupun dia tak belajar direct daripada Imam Abu Hanifah, dia belajar dengan murid kanan Muhammad bin Hasan Syaibani dan seumpamanya. Kemudiannya Imam Syafi'i telah itu yang jadi kata metod dan falsafah baru itu. Yakni data kena cukup, analisis kena mantap. Makanya munculnya ilmu usul fiqh. Masa tu Ana tengok Tok Muk tak berkelik lah. Allah, hebat. Jadi sebelum tu kita tak dengar dulu je. Orang sebut benda kita dah kaitkan dengan bahasa akademik moden kan. Dia orang kata betul. Jadi masa tu Allah kata ni, dan banyak kali lah kita bawa dalam kuliah-kuliah kita kemudiannya. Baik, Dr. Kamil pula lah berkaitan dengan dalam akidah ni, ialah kita diberitahu bahawa kalau ikut zaman awal macam tadilah, cukup dengan apa qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ancaman-ancaman terhadap
akidah itu berpunca daripada cara berfikir yang tak betul lah. Dan antara ancaman terawal ni Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'attilah, apa semua itu jadi. Jadi di sinilah dilihat contohnya Mu'tazilah itu sendiri, Imam Abu Hasan Asy'ari muncul untuk menjawab balik menggunakan metod kalam akal tadi tu. Jadi mungkin Dr. Kamil boleh bagi secara umum lah proses-proses itu berlaku pada saat itu. Sebelum tu nak bagi tahu, sekarang dah gelap nak hujan ni, takut putus ni. Gelap. Apa kita Kalau putus saya sambung lah. Kita beritahu puas hari ni pukul. Lain tak apa elok sekarang. Dah. Kalau putus gelap saya nak hujan. sambung lah. Tapi sebelum jawab ya Ustaz Zahiruddin saya nak sebut lah. Ayat Quran ni 1,600 lebih ayat. Ayat Quran lebih 1,600 ayat. Bacaan mudahnya. Jadi kita ulama-ulama tradisi dah duk bicara usul fiqh akidah ni dalam 500 ayat lah. Jadi ayat-ayat yang 1,000 lebih tu semacam terabai dari segi kajian lah. Sebab tu anak nak masukkan sikit lah. Betapa itu yang orang nampak Islam ni ketinggalan dan sebagainya. Sebab ayat Quran yang 1,000 lebih tu lebih kepada juga ayat-ayat sains kemanusiaan, sains sosial yang mengandungi ayat Quran tentang antropologi, ekonomi, linguistik, psikologi, sosiologi, pendidikan, komunikasi, kimia, ada macam-macam lagi. Jadi di sini kita bila bincang agama, kita hanya pergi kepada soal fiqh dan akidah. Dan nampak terperangkap di situ. Dan sebab itulah kita pergi kepada benda-benda yang mendetail perkara khilaf itu. Sedangkan selepas orang barat mengambil ilmu Islam, mereka mengembangkan ilmu-ilmu yang disebut sebagai sains sosial, sains kemanusiaan yang terabai di dunia Islam. Terutama sekali selepas zaman Ibn Khaldun tu, terabai terus. Jadi di sini anak-anak nak tarik perhatian kita lah. Kita sekarang ada pakar-pakar yang pergi belajar di barat dan tahu teori-teori sains sosial, sains kemanusiaan barat. Kemudian sekarang mereka tercabarlah untuk mengkaji dari perspektif Islam terhadap ilmu-ilmu yang disebut sebagai ilmu akliyah ni. Jadi yang ilmu nakliyah tadi bagi anak lah. Kita kadang-kadang dah terlebih dah. Terlebih sampai orang panggil dah masuk terperangkap dalam perbalahan dalam khilaf kan terlalu detail. Sedangkan ilmu barat yang moden tadi dia maju ke depan. Terutama ilmu-ilmu yang baru, ilmu bidang sosiologi lah misalnya. Jadi kita orang Islam psikologi ke terabai. Jadi saya rasa ia ini patut kita lebih tekankan kepada masyarakat. Ada pun perbincangan Mu'tazilah dengan pengaruh daripada Greek dan sebagainya. Saya rasa dalam mereka ada peranan masing-masing lah. Sebenarnya ketika salah berdepan dengan musuh-musuh Islam, muncul juga ada Mu'tazilah tu. Sebab Mu'tazilah memainkan peranan dalam menghadapi musuh-musuh Islam dengan senjata yang digunakan oleh musuh Islam. Jadi sebab itu anak suka katalah ambil tokoh seperti Al-Ghazali tu. Yang ensiklopedik. Dia membicarakan dengan tasawuf dia dalam ilmu psikologi. Dia bicara dengan ilmu fiqh, dia bicara dengan ilmu usul fiqh. Semuanya berbentuk ilmu akliyah termasuk ilmu kalam dan sebagainya. Dan sepatutnya kalau kita kata kek lah, mana diberi saiz masing-masing.
sekarang ni kita orang Islam kata Muhammad Al-Ghazali dia kata kita tahu selama ilmu tentang mati, tapi kita terlupa tentang ilmu untuk hidup. Sedangkan Allah Ta'ala mengajar wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kullaha tu sebenarnya lebih kepada ulumul hayah, ilmu untuk hidup. Tapi kita pergi kaji ilmu untuk mati. Ambil contohlah. Ambil saja surah Yasin. Surah Yasin kita ada kaji mengenai fenomena alam, saintifik, macam-macam lagi, sejarah, macam-macam lagi. Tapi kita akhiri baca Yasin untuk orang mati, atau untuk orang nak mati, atau hanya untuk mencari pahala. Jadi benda ni ya Ustaz Zahiruddin kena balik cerita kepada masyarakat supaya taklah orang nampak Islam ni tersudut pada masjid, tersudut pada ibadat, tersudut pada teologi. Jadi ya Datuk saya sebut ilmu kalam, ilmu cakap-cakap tu. Tok Muk kena jelaskan sikit tu. Mana? Kenapa Tok Muk menjenamakan ilmu kalam tu sebagai ilmu cakap-cakap tu? Oh, dia senang je. Dia panggil ilmu kalam ni ilmu jadal wal munazarah. Itulah maksudnya al-jadal wal munazarah tu cakap-cakap lah, perbincangan. Jadi cerita ni saya simpulkan daripada Abu Hanifah punya sikap. Dia kata apabila Nu'man tanya dia, ingat sikit lah ya. Apabila Nu'man tanya dia, mu ni hari-hari pergi ke mana? Abu Hanifah kata hari-hari aku pergi pasar tu lah, jual kain apa semua sekali. Dia tu tekstil punya token, keluarga dia tu peniaga tekstil besar tu. Peniaga kain apa semua sekali tu. Dia kata aku hari-hari pergi sana lah. Nu'man kata aku tak tanya begitu. Mu pergi ngaji di mana? Sebab aku tengok mu ni cerdik. Dia kata tak pergi lah. Tak pergi mana-mana. Mu kena ngaji. Jadi menariknya cerita Abu Hanifah ni, macam mana dia screen test. Dia nak dengan orang ni. Ada dia kata aku nak ngaji Quran ke, nak belajar ngaji Quran. Lepas tu dia tengok, kelas Quran ni budak-budak kecil. Aku tak suka. Takkan nak duduk dengan budak-budak kecilnya. Hak ni pula, hak ni pekoh ni. Dia kata aku tengok Aisyah Abi ni, bila-bila duk ngajar pekoh, duk belajar catur, duk main catur bila-bila ngajar pekoh. Tak suka ni. Dia ni tak berapa lebar ni. Akhir sekali dia kata dia menarik kepada ilmu al-jadal wal munazarah ni lah. Sebab dia punya mentaliti tinggi. Mentaliti tinggi. Maka masyhurlah dia dalam ilmu kalam tu. Di era masyhur, kamu dia pergi berdebat ni macam ustaz-ustaz kita lah. Berdebat. Tak hebat kau orang berlaku ni. Dia sudah di Iraq pergi ke Basrah, pergi ke lain lagi. Jadi semua yang pukul dia habis. Dari segi munazarah wal jadal tu. Dari segi perbahasan apa semua sekali itu. Dengan masalah masalah apa tu af'alullah, af'alul ibad. Macam-macam. Cuma satu hari bila dia duk cerita tentang ilmu dia di masjid di Baghdad tu, seorang perempuan tanya, aku nak tanya Bahid, Bahid. Dia tak boleh jawab. Malu dia kata, aku tak boleh dah. Bukan dia ni. Ini ilmu ni cakap saja ni. Tak boleh jawab orang tanya. Maka dia meninggalkan bidang tu. Bidang al-jadal al-munazarah tu, pergi ngaji fiqh semula dengan Hamad. Jadi itulah cerita tu jelas dah. Bukan nak memperhuduh ke ilmu kalam tu. Maknanya keilmuan itu terbina di atas wacana. Itu ilmu kalam ni. Di atas wacana. Adalah Dr. Kamil kata bahawa ni kalam tu kalim Allah. Kalau tu tak apa lah tu. Jadi segitu. Cuma yang saya berasa nak sebut hari ni, nak suruh kita ni faham sikit. Dari segi mazhab-mazhab ni sebenarnya bukan terjadi begitu saja. Dia ada metod dia. Jangan kata kita sedap mazhab
Wahabi itu gini. Kitanya dalam masyarakat Syafi'i. Budaya kita yang budaya Syafi'i. Dia tak kena tu tu yang jadi bising habis tu. Abu Hanifah dia punya metod demokratik. Ini orang kita kena faham, ustaz-ustaz kita ni. Metod fiqh Abu Hanifah itu ialah metod yang demokratik, sedangkan metod fiqh Imam Syafi'i itu metod apa dia kata masyarakat Melayu ni? Budaya Melayu ni apa dia? Budaya feudalis. Jadi mazhab Syafi'i itu metod dia feudalis sebab dia duduk dalam masyarakat feudal pada peringkat awalnya. Dia terdidik di Mekah, di Madinah, masyarakat feudal, masyarakat pertanian, masyarakat feudal yang dia punya pemikiran tidak begitu bebas macam masyarakat Iraq di Baghdad dan sebagainya. Jadi kelas misalnya. Dari segi kelas, mazhab Syafi'i ini dia yang bagi one man show. Dia begini. Sampai dia majlis ilmu dia di Madinah, di Mekah tu, ramai orang pergi tertarik dengan kecerdikan dia mengulas tu. Bila Hamad mati, dia sambung Hamad tu. Jadi ni pada dengan Hamad buat dengan cikgu dia, baik dia akan menarik. Maka anak-anak murid dia rekod lah. Dia bagi usul dia. Sebab tu dikatakan Imam Syafi'i itu sebagai pengasas kepada usul al-fiqh. Dia bercakap tentang teori ilmu dan teori itu dikembangkan, maka anak-anak murid dia barulah mengembangkan teori itu berasaskan kepada realiti yang ada. Sedangkan dalam metod Abu Hanifah tidak begitu. Dia demokratik. Dia kata bila dia pergi, dia kata hari ni kita nak bincang tentang apa. Imam Syafi'i tak. Dia feudal sikit. Dia pergi, hari ni saya nak syarah tentang sekian. Maknanya, dia memberi teori dan cuba kamu apply teori yang kebagi ni kepada kes yang ada. Metod Abu Hanifah, dia pergi, dia tidak bagi teori tu. Dia pergi, hari ni kita nak bincang apa. Maka, okeylah. Bincanglah, misalnya kata bab perus gigi. Apa tu kita kata tu? Siwak ni, perus gigi apa semua. Bincang. Jadi, bila perbincangan itu dirumuskan menjadi fatwa. Maknanya, metod Imam Syafi'i, fiqh Imam Syafi'i itu yang feudalistik ni, dia bagi prinsip hukum dulu. Maknanya bagi perlembagaan dulu. Bila bagi perlembagaan, awak ikutlah perlembagaan ni. Yang mana-mana yang bertentangan dengan perlembagaan ni, tak boleh. Sedangkan metod Imam Abu Hanifah, dia daripada minal furu' ilal usul. Ini macam British punya perlembagaan dulu. Dipanggil apa tu? Yang tidak bertulis tu. Jadi mengikut amalan. Amalan 1, amalan 2, amalan 3. Lama tu barulah dia berkembang menjadi satu pemikiran yang komplit dan komprehensif. Maka itulah lahirnya metod mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab tu, macam Ustaz kata tadi, ini Imam Syafi'i bukan belajar daripada Abu Hanifah sendiri ni. Belajar daripada Syaibani. Abu Yusuf Syaibani, Abdul Hasan Syaibani. Sebenarnya, antara Abu Hanifah, Abdul Hasan dan Abu Yusuf, 3 kembar ni sama tinggi sama rendah. Walaupun nama tu mazhab Abu Hanifah, tetapi 3, orang kata 3 duku jeran ni kan, tak nak lari. Tidak macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia autoriti, dia apa semua sekali. Jadi saya nak balik ke masyarakat kita. Jadi masyarakat kita ni ialah masyarakat yang feudalis. Kalau kita nak guna fiqh Hanafi, tak boleh. Pasal masyarakat kita ni masyarakat feudal. Jadi kita kena guna fiqh yang feudal, iaitu fiqh Syafi'i. Sebab itulah bila mula-mula masuk dulu ialah mazhab Syiah dalam negara kita ni.
Tapi bila makhdum daripada Mekah termasuk, bawa mazhab Syafi'i, nasabah ni. Sebab leadership tu penting. Sebab itulah dari segi bila kita hubungkan dengan soal mentaliti saintifik dan sebagainya ini, dalam masyarakat kita, seseorang pemimpin mazhab ataupun seorang ulama dalam mazhab kita ni, jangan sangat mengharapkan bahawa masyarakat kita tu akan buat kesimpulan. Andalah membuat kesimpulan, maka mereka akan ikut. Ada masalahnya. Tapi jangan duk buku terluah sangat. Bila buku luah sangat, orang jadi kacau sebab budaya berfikir dia tidak budaya itu tadi. Jauh dah kau Ustaz? Okey betul. Tapi anda tengok apa yang Tok Muk bahaskan telah direalitikan ketika mana Samah Mufti Wilayah, iaitu menteri sekarang, jadi mufti. Melalui gerakan penulisan harian beliau menjawab soalan dengan begitu banyak apa semua tu. Jadi situasinya bila timbul satu isu lah kata. Dan masing-masing orang mula lah pensyarah tu, sarjana ni, ustaz tu ulah dia ambil sikit sehari dua untuk dengan tim dia bincang apa semua, keluarkan satu irsyadul fatwa ke, keluarkan satu bayan limnas ke, apa semua itu ikut kesesuaian. Dan anda tengok bila dia keluar saja senyap belaka. Itu bagus tu. Maksud dia authority tu. Ketika itulah tidak tahu ni. Jadi anda tengok benda yang dia bawa tu budaya baru dalam institusi kefatwaan, selain pada dia prolific nulis sebab dia suka, dan cara dia engage dengan media, dan cara dia kita kata meredakan polemik-polemik yang muncul dengan satu sadar otoriti sebagai mufti wilayah. Yang mana secara tidak rasmi mufti wilayah ni bolehlah kita kata sebagai mufti negara lah. Dalam konteks negara kita, sebab dia dilantik oleh agung dan seumpamanya. Jadi bila nak jadi mufti ni? Kita ni rambut kerah lagu ni kecek Samsi tu duk layak jadi mufti. Cuma kita perlu peringatkan para mufti kita, ketahuilah bahawa anda dalam masyarakat Melayu di Malaysia ni, di Nusantara ni, mempunyai otoriti yang tinggi. Gunalah keotoritian itu dengan tidak ragu-ragu. Jadi kalau kita jadi mufti, kalau kita ragu, mentar ya, tak boleh ni. Bukan kerana dia kata kita tak alim. Kita ni, penakut ni, tak boleh guna otoriti. Jadi gunalah otoriti. Lekung pun tak apalah. Dr. kami ada tambahan sikit lagi sebelum kita tutup perbincangan pukul 4 dah. Nak kata macam ni lah. Kita bincang dia macam tajuk kepada ilmu agama lah yang luas tu. Jadi bukan kesilapan. Mana tradisionalnya kita selalu duk tumpu ilmu bab Tuhan tu. Itu sampai dengan ilmu teologi, ilmu akidah, ilmu kalam. Sedangkan dalam ilmu Islam ni, nak mengatur kehidupan kita juga, ilmu akliah yang berkait dengan dunia ni. Jadi ilmu akliah ni kalilah dia kena mulakan dengan sejarah awal Islam, masuklah bab politik, bab falsafah, kemudian dia pergi lagi kepada macam-macam lah yang kita sebut ada senarai ilmu yang panjang. Jadi tak seimbang lah. Tak seimbang tu lah. Jadi kita orang agamawan ni terperak dalam perbincangan yang dikatakan mandul lah. Sedangkan kita nak benda semasa, benda yang hidup, benda berkait sosiologi, benda berkait dengan ekonomi, benda berkait dengan antropologi, benda berkait dengan budaya, seni, macam-macam ni. Ayat ni yang Datuk Muk duk bincang sangat ni. Kemudian Islam, seni Islam. Akhir orang tengok agama ni macam awal-awal. Tadilah kita pun duk bincang ayat Quran yang 900 dah. Buku hakam, bab Tuhan dan sebagainya. Yang 9,000 lebih ni, pendidikannya, seninya, syairnya, habis semua sekali ni tertinggal. Akhir hak lain ni ambil barat atau ambil turun-temurun daripada nenek kita tinggal ke Islam.
Ada Islam. Padahal kerana kita tinggal kajian-kajian saintifik yang sebenarnya ada di Islam tu. Sebab ni lah, mana tugas dakwah sekarang ni bukan tugas ustaz-ustaz saja. Semua orang dan semua bidang kena gali bidang dia tu, dan kita kena campur adakan semula, atau sebut blendkan balik. Maknanya kita menghadapi indah tajdid islah ilmu yang baru dalam masyarakat kita sekarang ni. Allah Allah. Tok Mu, sebelum kita tutup, Ya. Tok Mu kena cerita sikit kepada kita ni. Pengalaman peribadi barangkali semasa menguruskan API lah, anda nak sebut API tadi, ingat Tok Mu dua minggu. Jadi dalam keadaan Tok Mu, anda tahu Tok Mu nak bawa macam semacam pembaharuan lah, cara berfikir yang baru kepada orang agama. Mungkin ada cerita-cerita yang menarik lah zaman-zaman duduk kita kata bergeluman dengan pentadbiran di API itu. Mungkin ada usaha untuk macam mana tu nak develop mungkin para pencarah ataupun pelajar-pelajar zaman itu untuk lebih terbuka dan juga kita kata smart lah dalam beragama. Panjang cerita ni, Pak Jan. Siapa bagi tadi? Sekarang tutup terus dah. Sekarang tutup dah. Penutup terus dah. Bila saya dijadikan dekan, tadi saya cerita ni, bila saya dijadikan dekan, saya guna kuasa saya tu. Seminggu ke 2 minggu lepas jadi dekan, saya arah semua pensyarah Fakulti Syariah ni, kita duduk pada satu tempat saja. Kita duduk di Kuala Lumpur saja. Jangan duduk di Kota Baru. Ini orang tahun 1, tahun 2 duduk di Kota Baru. Orang tahun 3, tahun 4 duduk Kuala Lumpur. Macam kelewat habis. Arah mari ke Kuala Lumpur. Awak suka, tak suka, awak marah, tak marah, kena mari. Itulah cara saya mereka. Diktator. Jadi, bila mari itu, barulah saya kenal mentaliti orang masing-masing. Belum ni kita tak kenal rupa-rupanya masa duduk di Kota Baru ni. Dia bukan ahli akademik. Dia orang kampung. Dia mengajar kat Lampuri tu. Nak tukar daripada tu, satu proses yang sangat sakit. Dia tak boleh nak naik tu. Tak boleh nak naik. Jadi dia mari sini pun, dia pergi cari orang kampung. Misalnya, kita nak suruh dia akad pelajar kita tu kepada satu tahap yang ilmiah. Tak? Tak ada. Mengorik diri kuliah sini, Isya kuliah sini, subuh. Jadi lebih pada buat kuliah-kuliah ni daripada tu. Jadi di sinilah saya katakan, sesiapa yang banyak bergaul dengan orang bawahan, maka mentalitinya akan menjadi mentaliti bawahan. Inilah satu benda yang sangat susah untuk nak garap. Ini generasi awal lah. Generasi awal ni dia tidak faham apa fungsi universiti. Sebab bila di Lampuri itu, macam sekolah menengah biasa. Tidak pernah dibimbing biasa ya, kalau nak tubuh universiti ni. Dia bukanlah tubuh orang yang tidak ada pengalaman akademik. Jabatan pun universiti lantik seorang profesor kanan dulu. Maka profesor kanan itulah dia rekrut orang ni, boleh membentuk satu circle akademik dengan dia tu. Jadi oleh kerana itu, inilah saya rasa tugas yang sangat rumit dan sehinggakan kepada yang katakanlah satu masa tu saya terpaksa memaksa mereka itu menggunakan kurikulum yang berbeza dan sebagainya. Sebab kalau tidak force macam tu, tak ada. Dan apabila nak romok struktur akademik Islam ni, siapa kelahi nak pecah pengaruh tu. Saya kata, marilah pecah tu. Kalau belum pada mu pecah aku pecah mu dulu. Tak apa. Dengan macam tu. Bila nak gabung dengan bila nak gabung dengan Jabatan Pengajian Islam, apa semua sekali. Yang paling marah ialah apabila
universiti buat arahan supaya fakulti syariah dipisahkan daripada fakulti usuluddin, duduk masing-masing, dan tidak ada akademi Islam yang duk cover ke atas. Oh, itu kelahi. Rupa-rupanya orang kita banyak agama ni dia macam semut. Dia suka berkata sama sendiri dalam kumpulan-kumpulan kecil. Dia tidak ada universalism punya pemikiran. Dia nak pokok dia tu lah. Nak pokok usuluddin tu tak pecah. Jangan pecah. Rusak kami. Ni syariah pun jangan pecah, rusak kami. Bila kita pecahkan, maka dia bergantung mengikut jabatan dia pula. Kenapa tu tak? Dulu dia fanatik kepada fakulti dia. Mana nak pecah tak boleh. Sekarang ni bila kita dah pecah, dia fanatik kepada jabatan dia pula. Saya tak tahu ini mentaliti orang agama ke atau mentaliti orang Melayu. Jadi saya rasa perjuangan akademik dalam masyarakat kita adalah suatu perjuangan akademik yang sukar. Saya tak cerita lagi duk UIA dengan duk Ustaz. Orang ni banyak orang marah. Kadang-kadang orang ni bila antara kita kenal dengan tak kenal tu. Orang Arab kata tasma'u bil mu'aidi khairum min antarah. Nah, satu sistem, satu college. Indah khabar dari rupa. Indah khabar daripada rupa. Bila kita faham tu, sebab tu nak bagi satu falsafah. Bila kita jumpa seorang tokoh ataupun hebat macam mana pun, kita jangan takut. Kita kena masuk sehingga kita faham dia, kita kenal dia, dia kenal kita, maka pada waktu itulah baru kita tahu siapa lebih, siapa kurang, dan sebenarnya tidak ada sangat perbezaan antara manusia dengan manusia ni, kecuali ni tak mengaji, ni mengaji. Oleh kerana itu, dari segi leadership kita boleh baiki kita punya leadership lah. Tengok kau ustaz lah ni, leadership kita boleh baiki dan kita akan boleh menghadapi apa saja masalah yang berada di hadapan kita. Misalnya kalau menteri kau, Perdana Menteri kau, kita dia ingat cerdik, rupa-rupa lebih kurang orang tepi rumah saya yang ni. Benar tu. Tapi kebetulan awak duduk situ, maka awak diraikan. Pakat apa lagi? Profesor ke, Profesor Kanan ke, apa semua ni. Jadi oleh kerana itu, maknanya ilmu itu adalah satu benda yang universal, dan kita percaya kepada ilmu yang ada pada kita, maka kita boleh bersatu dengan semua mereka. Dan di sinilah kita boleh menggunakan satuan ilmu itu sebagai satu force untuk membentuk masyarakat kita. Ada pun orang awam. Dalam masyarakat feudal ni, orang awam akan ikut. Buatlah keputusan bagaimanapun, kalau ada profesor, kalau ada mufti, adalah mula-mula lepas tu semua senyap, sebab tidak akan diterima oleh masyarakat. Saya ni nak kata, kalau orang saya ni, kalau kita nak menentang apa mufti kata kan, kena beringat. Nanti awak diperlecehkan oleh masyarakat. Tak? Sebab itu adalah authority. Ni itu dah. Cuma hak jenaka ada. Itu penutup. Bila SS pergi ke rumah, bawa buah pauh, bawa gapo. Kata Datuk Mayok gapo ni. Dia kata tu aku suruh ustaz jadi mufti. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah kira salah ke tuanku, apa tu minta maaf pasal koyak patik ni tak sesuai nak jadi mufti kerana rambut kerah. Sebab kalau tolak deraka dah rambut kerah. Balik royak, balik royak. Lepas dia cerita pula dia kata Maisah, kecek Maisah orang zaman dulu kan, orang tua-tua. Maisah menghadap tuanku royak. Ustaz tak saya jadi pasal takut rambut kerah. Dia tutup mulut dia, lepas dia lari, dia masuk dalam bilik dia tu. Lepas tu bunyi duk suka lah. Suka tu. Maknanya orang ni dia nakal pun ada, tahu cara bagaimana melepaskan diri dia. Kalau tidak, dia anggap sebagai menderhaka kepada raja. Itu sajalah dalam hidup ni. Okeylah. Itu kena sebut tu benda tu dalam buku tu. Kalau ada gitu dah. Dia satu kaedah hikmah bagaimana melibatkan nak kata
Tausir tolak. Hmm. Nampak. Boleh. Saya kena tulis buku, nama buku tu. Yang remeh dan temeh. Boleh. Comel tu. Hmm. Cuma kalau kata nak sikit lagi lah nak tanya saja tu secara peribadi. Memang tak nak lah jadi mufti tu masa tu. Memang tak nak. Oh, tak nak. Saya Kelami tu pakat sama-sama tak nak. Lepas tu lah cerita saja ni, biarlah Dr. Kami ada. Kita buah-buah saja dah. Jadi lepas tu lah bila tolak mufti tu, saya awal ke dapat datuk ni, tu aku bagilah datuk. Lepas tu, bila tengok lah mufti duduk baca doa di belakang terniak tu. Isteri saya kata, tu. Nak dia jadi mufti tu. Dia kata saya tak silap mudah kan. Benar-benar macam tu lah. Susah. Itu tak cerita tentang datuk-datuk lagi ni Ustaz. Belum kita jadi datuk, kita duduk di kepala meja bukan datuk-datuk. Bila sudah jadi datuk, kita jadi datuk junior pada waktu tu. Jadi dalam jamu istana, yang tidak datuk hok kepala meja tu makan dulu, hok datuk ujung meja tak boleh makan lagi. Lepas tu saya buat falsafah, lebih baik menjadi kepala itik daripada menjadi ekor harimau. Itu falsafah saya tu lah. Jadi sebab tu saya kadang-kadang tu saya boleh terima tak terima tu. Macam agak cerita-cerita semua masuk calon. Nanti kita cerita semula lah ni. InsyaAllah. Jadi terima kasih pada Tok Muk dan juga Dr. Kamil. Atas sesi kali ini kita ada 2 sesi berbaki, tapi sesi seterusnya ni pun tak lari, masih lagi isu berkaitan akar dengan penggunaan syariah apa semua. Mungkin kita cari isu-isu yang lebih signifikan dan berbeza sikit lah dengan apa kita bincang ini. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih pada Tok Muk dan Dr. Kamil. Nampaknya semakin selesa beronline segala-gala ni. Yalah. Dan maksudnya takut bila tiba-tiba dah semua selesai jadi payah pula nak keluar untuk secara fizikal apa semua. Jadi ala kulli hal kita nak, sebab tengok di belah Eropah sudah selesai banyak tempat dah. Ya. Di USA nampak sudah selesai, tidak lagi perlu penjarakan sosial apa semua. Di Jepun saya tak pasti, tapi di belah Eropah apa semua banyak selesai dah. Itali tak pakai pelitup muka maksudnya, dah. Maksudnya kalau kena caranya sedikit dalam konteks kita ni, kita pun menuju ke arah itulah. Dan keadaan yang kita masih teruk sekarang ni. Jadi masih banyak sekali lagi kita sudahkan perbincangan ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.